yang ketujuh. Jadi kita dahului dengan ucapan tahmid, syukur pada Allah. Kita dapat meneruskan rutin kita pada setiap Rabu pagi dalam siri kuliah pengajian berkitab daripada kitab Al-Kabair. Dan pertemuan yang ketujuh pada pagi ini, kita akan masuk pada perbincangan dosa besar yang ketujuh, memakan riba. Dan saya tengok dalam kitab kita ni pendek sahaja dalam bab memakan riba. Jadi kita akan ambil dua lah dosa besar pada pagi ini untuk kita tazkirahkan ataupun kuliahkan, iaitu dosa besar yang ketujuh, memakan riba, dan dosa besar yang ke-8, memakan harta anak yatim secara zalim. Supaya kita cepat sikit bergerak dari satu dosa besar ke dosa besar yang lain untuk kita bincangkan sehinggalah kita khatam kitab kita ni, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus kepada perbincangan daripada kitab kita, insya-Allah. Dalam bab memakan riba, dosa besar yang ketujuh, pengarang kitab kita ni ada bawakan dua dalil daripada Al-Quran dan ada 4 dalil daripada hadis. Cuma hadis-hadis ni hadis yang pendek lah, insya-Allah kita boleh baca dengan sederhana, tidak terlalu panjang huraiannya, supaya kita boleh masuk kepada perbincangan dosa besar yang ke-8, insya-Allah. Firman Allah Ta'ala, muka surat 39 dalam kitab kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu. Jika benar kamu orang-orang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba, maka ketahuilah akan adanya peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Seakibatnya kamu tidak menemui jalan selamat. Jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Ada beberapa ibrah ataupun pengajaran daripada ayat ini. Ibrah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mana-mana orang beriman yang terlibat dengan riba, maka berhentilah dengan segera. Berhentilah dengan segera. Itu ibrah yang pertama. Yang kedua, sekiranya orang yang terlibat dengan riba itu tidak berhenti daripada muamalat riba, Allah mengisytiharkan perang kepada mereka. Masya Allah. Berperang dengan Allah ni, confirm lah tak menang lah. Maka Allah cabar mana-mana orang yang terlibat dengan riba, seolah-olahnya ambil senjata kamu, jom kita berperang. Seolah-olahnya begitu. Maknanya tegas dan kerasnya larangan Allah dalam bab riba ni, kerana ia merupakan satu penindasan dari sudut ekonomi. Kemudian, ibrah yang keempat, Allah mengatakan, jika kamu bertaubat, maka kata Allah, kamu boleh ambil modal kamu tadi dan keuntungan daripada riba tadi, jangan digunakan untuk sendiri, tetapi diberikan kepada maslahah awam. Boleh beri kepada masjid, maka masjid contohnya buat untuk repair tandas dan sebagainya. Tak boleh ambil
keuntungan daripada riba tersebut. Itu antara 3 ibrah lah yang boleh kita kutip dari bab larangan Allah daripada memakan riba. Riba ni apa dia, Ustaz? Riba ini adalah tambahan atas hutang akibat tempoh masa. Contohnya kita pinjam duit dengan orang, dia letakkan syarat. Okey, awak nak pinjam duit ni boleh. Tapi kerana lama lagi awak nak bayar, awak kena bayar dengan tempoh sekian-sekian. Dah tu macam mana, Ustaz? Saya nak beli rumah, nak beli kereta. Nak beli kereta tu, itu disebut sebagai jual beli. Ataupun nak beli rumah itu disebut sebagai jual beli. Jual beli tidak sama dengan riba. Bahkan dalam pembiayaan bank-bank Islam sekalipun, bila kita nak buat pembiayaan, financing kan, nak dapatkan duit daripada bank, kita kalau melalui bank Islam, kita bukan pinjam duit. Sebenarnya dalam kontrak tu, kita membeli barangan yang lain dan bank beli balik daripada kita dengan harga yang lebih tinggi, maka lebihan itulah dia bagi duit dalam bentuk duit kepada kita. Nak mengelakkan transaksi riba ni. Sebab kalau riba, dia tidak melalui jual beli, tetapi dia direct melalui duit dan dia charge lebih tinggi daripada apa yang sepatutnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan kaedah jual beli, tetapi tidak menghalalkan perbuatan riba itu tadi. Itu dalil yang pertama Allah sebut. Dalil yang kedua daripada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Muka surat 40. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya, orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan berdiri seperti orang yang dirasuk oleh syaitan dengan terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan itu tadi, kata Allah. Ini Allah Ta'ala cerita tentang akibat memakan riba di hari kebangkitan kelak. Akibat makan riba di dunia ni, doanya tak makbul. Itu antaranya. Akibat makan riba, makan harta yang haram, amalnya tak diterima Allah. Akibat makan riba di dunia, kalau dia pergi haji, hajinya itu tidak diterima Allah kalau dia pergi haji dengan harta riba. Sebab Allah terima ibadah daripada harta yang bersih lagi suci. Dalam ayat ni pula Allah ceritakan kesan makan riba di padang mahsyar kelak. Apa kesannya? Orang yang memakan riba di dunia ini, dia akan berdiri seperti orang yang terhuyung hayang kerana dirasuki oleh syaitan. Masya Allah. Kalau di padang mahsyar kelak kan, kita tengok ada orang yang macam mabuk-mabuk demikian, maka dalam ayat ni menyebabkan kita kenal lah, oh orang tersebut dulu dia terlibat dengan riba. Jadi kita doakan Allah Ta'ala memberi kecukupan kepada kita dengan harta dan rezeki yang halal sahaja. Yang haram kita tinggalkan. Begitu juga dengan yang syubhah. Kemudian kita lanjutkan hadis. Hal ini demikian adalah disebabkan mereka mengatakan, sesungguhnya jual beli itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, berniaga dan mengharamkan riba. Dia kata tu sama je orang berniaga tu. Jual mahal-mahal sampai up 5 kali ganda, 10 kali ganda, 20 kali ganda.
Sama juga saya yang buat riba ni, kata dia. Ketahuilah Allah kata, wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan kaedah jual beli, tetapi mengharamkan dari sudut kaedah riba itu tadi. Nampak macam-macam sama, tetapi di sisi Allah ia tidak sama. Satu Allah halalkan jual beli, satu lagi Allah haramkan riba. Macam ni lah. Macam ayam yang satu disembelih, satu lagi tak disembelih. Tapi bila digoreng, kita boleh tahu tak mana ayam sembelih, mana ayam tak disembelih? Tak boleh tahu kan? Satu ayam yang bila digoreng, disembelih, halal dimakan. Tapi satu lagi ayam yang tidak disembelih, bila digoreng, haram dimakan. Sebab apa? Menyembelih atas nama Allah itulah yang menyebabkan ayam itu halal dimakan. Begitu juga riba dengan jual beli sebagai bandingan. Satu kaedah Allah halalkan, satu kaedah lagi Allah haramkan. Kemudian Allah sebut lagi dalam kitab kita ni. Hal ini demikian kerana kata Allah, jual beli tidak sama dengan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan larangan daripada Allah, lalu berhenti mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya dan urusan terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang mengulangi lagi, maka itulah ahli neraka dan mereka kekal di dalam. Masya Allah. Surah Al-Baqarah ayat 275. Allah sebut, siapa-siapa yang sebelum ni pernah terlibat dengan riba, mintalah ampun dengan Allah, istighfar banyak-banyak, lakukan taubat nasuha. Allah itu Maha Pengampun, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan kesalahan-kesalahan yang lepas, lebih-lebih lagi ketika mana kita tidak tahu perbuatan tersebut adalah berdosa besar. Allah Maha Pengampun. Pengampunnya Allah ni dan kasihnya Allah melebihi kasih manusia kepada manusia yang lain. Itu hebatnya Allah. Kasih Allah melebihi kasih manusia kepada manusia yang lain. Allah bila dia kasih, dia boleh mengampunkan dosa seseorang, dia boleh melupakan kesilapan seseorang, dan dia boleh kasih kepada seseorang yang pernah buat dosa tu tadi. Itu Allah. Kita payah kita nak memaafkan, betul tak? Kita nak memaafkan orang pun payah. Lebih-lebih lagi nak melupakan kesalahan orang, itu pun payah lagi payah. Saya ustaz boleh maafkan dia, tetapi nak lupakan itu tidak sama sekali. May to forgive, kata dia. Boleh untuk memaafkan, tetapi not to forget. Bukan untuk lupa. Saya ingat lagi apa yang dia buat. Apatah lagi kalau nak memaafkan, nak melupakan dan nak mengasihi. Lagilah payah kan. Tapi Allah, kesilapan apa pun sekali kita buat, kalau betul-betul kita bertaubat, dia bukan setakat memaafkan, dia melupakan dan dia boleh kasih balik kepada kita yang pernah buat salah itu tadi. Itu Maha Pengampunnya Allah. Maka salah satunya Allah sebut, siapa-siapa yang pernah terlibat pada waktu dulu, mungkinlah pinjaman wad loan peribadi dengan bank-bank konvensional dan sebagainya, pinjam duit dan sebagainya ada dikenakan interest ataupun riba, maka kata Allah, dia bertaubat kepadanya, maka urusan seterusnya itu diserahkan kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni dosanya tadi. Itu dua dalil daripada Al-Quranul Karim. Kemudian satu dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat 40. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalil daripada hadis yang pertama. Ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklul malil yatim wat tawalli yawmaz zahfi
wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Maksudnya muka surat 41 dalam kitab Al-Kabair. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita baca maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada 7 dosa yang akan membinasakan seseorang. Apa dia 7 dosa yang membinasa tu? Para sahabat bertanya, apakah ia wahai Rasulullah? Baginda menjawab, kalau boleh bila Rasulullah sebut 7 ni, kita buat dalam kitab kita tu nombor 1, nombor 2 sampai nombor 7. Nombor 1, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa yang membinasakan seseorang adalah syirik kepada Allah. Betul, syirik pada Allah ni akan membinasakan semua amal soleh. Sikit habuk pun takkan bernilai di hari akhirat kelak bila dia mensyirikkan Allah. Yang kedua, mengamalkan sihir. Orang yang mengamalkan sihir juga, solatnya takkan diterima Allah. Bahkan kalau dia percaya kepada sihir dengan dia yakin sihirnya itu boleh memberi manfaat dan mudarat, dia boleh jatuh kepada kufur dan tidak akan memberi manfaat amal soleh yang pernah dia buat di dunia ini. Yang ketiga, dosa besar yang membinasakan, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan yang hak. Bunuh orang lain. Dah tu ustaz yang kerja penjara, yang menjatuhkan hukuman gantung dan sebagainya, itu dibenarkan sebab dia nak menegakkan keadilan melalui mahkamah. Di sini ni yang diharamkan membunuh nyawa iaitu dengan cara yang diharamkan. Tapi kalau dengan cara yang hak seperti menjatuhkan hukuman qisas dan sebagainya, itu dibolehkan dalam agama. Yang kita naknya yang keempat, dosa besar yang membinasakan itu adalah memakan riba. Yang ni kita garis bawahkan. Dan yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan peperangan. Dan yang ketujuh, menuduh wanita yang telah berkahwin, beriman lagi terpelihara dengan tuduhan zina. Ini 7 dosa besar yang akan membinasakan seseorang pelakunya. Ada 7 tadi. Kalau boleh, dalam kitab kita ni kita tulislah. Nombor 1 sampailah nombor 7. Oh, maka kita faham. 7 dosa ini termasuk daripada dosa besar yang kata Nabi SAW akan membinasakan pelakunya di dunia dan di hari akhirat kelak. Itu 7. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat pemakan riba dan pemberinya. Orang yang makan riba dan orang yang memberi riba. Memberi riba ni contohnya dia bayar hutang, tapi hutang itu dikenakan riba, maka dia termasuk juga dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni jaga-jagalah di dalam bab, lebih-lebih lagi memberi pinjam dan diletakkan syarat. Oh, awak nak pinjam boleh, tapi syaratnya kena bayar lebih. Syaratnya kena ada pertambahan. Itu tidak dibenarkan sebab ia jatuh kepada hukum riba itu tadi. Tapi ustaz, kalau tidak ada syarat dikenakan, saya lah suka-suka dengan rela hati nak memberi lebih kepada orang yang bagi pinjam pada saya, boleh tak? Itu dibenarkan. Contohnya kan, orang bagi pinjam duit pada kita, bagi pinjam 100. Kita pun kebetulan lah ada rezeki lebih, ketika nak bayar tu, kita pun bayarlah 100.5. 50 tambahan tu dalam bentuk hadiah. Itu dibenarkan. Sebab apa? Tidak diletakkan syarat pada awal. Yang tak bolehnya bila ada syarat. Awak nak pinjam boleh, syaratnya kena bayar lebih. Itu tak dibenarkan.
Tapi kalau tidak ada syarat, tapi kita je dengan ihsan kita, kebaikan hati kita sebab dia pernah tolong kita, maka kita nak bayar lebih, maka ia tidak dinamakan sebagai riba. Itu disebut sebagai ihsan, kebaikan yang kita lakukan sebab orang pernah tolong kita tu tadi. Yang tak bolehnya, letakkan syarat. Syaratnya nak pinjam, mesti bayar sekian. Itu yang tak dibenarkan. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan juga hadis di dalam riwayat Imam Tirmizi dengan menambah lafaz wa syahidaihi wa katibahu, dan Allah melaknat orang yang menjadi saksi kepada transaksi riba dan orang yang menulis perjanjian riba itu tadi. Masya Allah. Dia jadi saksi ataupun dia yang menulis perjanjian. Dia buat draft, kemudian dia yang chop, dia yang meluluhkan, maka ia termasuk daripada dosa-dosa besar. Jadi kadang-kadang adalah mungkin orang yang terlibat dengan kerja bank konvensional dan sebagainya kan. Dia terlibat dengan perkara-perkara ini, maka macam mana cara dia? Ialah mungkinlah dalam keadaan ekonomi sekarang kita nak berhenti, belum tentu ada kerja, tapi kita niat macam mana? Mungkin terlibat dengan riba lah, kita katakan sebagai contoh. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kalau kita berhenti kerja terus, dia akan melibatkan mudarat yang lebih besar kepada ahli keluarganya. Maka kita niat kalau ada kerja lain, kita akan berhenti dan kita tidak meredai perbuatan tersebut adalah daripada perbuatan yang baik. Tidak reda perbuatan itu. Dalam masa yang sama, kita cuba usahakan keluar daripada syarikat yang terlibat dengan riba tadi, yang menyebabkan kita terlibat secara langsung dengan perkara tersebut. Itu dalil yang ketiga. Dan last sekali, dalam bab memakan riba termasuk daripada dosa besar, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dhalik mal'unun ala lisani Muhammad yaumal qiyamah. Maksudnya, pemakan riba, pemberi riba, penulis perjanjian riba, jika mereka sedar akan perbuatan mereka. Dia tahu benda ni dosa besar. Tapi buat je lah, kata dia. Maka akan dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Maka para jemaah sekalian, sebagai penutup dosa besar yang ketujuh ni, sukalah saya nak kongsikan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita jauh daripada riba, jauh daripada memakan harta-harta yang haram. Kita selalulah berdoa dengan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan harta yang halal sahaja. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Jauhkanlah aku daripada terliur untuk mengambil harta yang haram. Dan kayakanlah aku daripada nak meminta-minta dengan orang lain. Nak minta-minta dengan Allah. Ini doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sekali lagi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal supaya aku tidak terliur untuk mengambil harta yang haram. Dan kayakanlah aku dengan rezekimu supaya aku tidak meminta-minta lagi dengan orang lain. Doa ni kalau siapa-siapa yang berhajat, boleh WhatsApp pada saya, nanti saya akan share lah. Ataupun kita boleh cari di dalam Google tu, type je
doa agar dicukupkan dengan rezeki yang halal. Ada satu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada kita supaya kita terhindar daripada harta yang haram itu tadi. Itu dosa besar yang ketujuh dah. Oleh kerana dah habis dosa besar yang ketujuh, sukalah saya nak ambil satu lagi dosa besar pada pagi ni untuk kita bincangkan, iaitu dosa besar yang ke-8. Kita ambil dua pada pagi ni. Boleh kan? InsyaAllah supaya kita cepat khatam kitab kita ni. Dosa besar yang ke-8, memakan harta anak yatim secara zalim. Adakah pemakan riba itu termasuk keluarganya yang disara? Ada Puan Rafizah Osman share doa tersebut. Itu doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya respon kepada persoalan daripada Puan Niksum, Ustaz, adakah pemakan riba itu termasuk keluarganya yang disaranya? Pemakan riba itu hanyalah orang yang mendapat faedah daripada transaksi ataupun muamalat riba. Manakala kalau ketua keluarga ataupun suami ataupun ayah, hanya si ayah itu sahaja yang dikira orang yang memakan riba. Manakala bagi isteri ataupun anak-anak yang ditanggung melalui si ayah tadi, maka ia tidak termasuk daripada orang yang dianggap sebagai pemakan riba. Hanya orang yang terlibat secara langsung, sama ada dari sudut mendapat faedah daripada transaksi riba, ataupun orang yang menyaksikan transaksi riba itu berlaku dalam muamalat tadi, dan orang yang menulis wakatibahu, menulis perjanjian riba itu sehinggalah perilaku riba itu diluluskan. Biasanya yang berkaitan dengan bank, ahlong dan sebagainya lah. Saya respon sikit lagi kepada persoalan Puan Nita Yus. Bekerja dengan institusi mana-mana bank, adakah dikira tergolong dalam pemakan riba? Kena lihat secara spesifik. Sekiranya bank itu bank konvensional dan dia terlibat dalam bab meluluskan pinjaman yang ada kaitan dengan riba, maka ia dianggap sebagai orang yang memakan riba. Faham tak? Dia tak semua kerja bank, walaupun bank itu konvensional, dia ada department dia ada unit masing-masing. Yang dianggapnya orang yang terlibat dengan unit dalam bab meluluskan tadi, maka dia dianggap sebagai orang yang terlibat dengan riba. Dia banyak bank sekarang ni, mana-mana bank konvensional sekarang ni, dia ada produk Islami. Dia tawarkan produk Islami. Dan Alhamdulillah perkembangan kewangan Islam, kesedaran dan permintaan makin ramai. Hatta kita tak sebutlah nama bank mana sekalipun, bank yang bukan Islam sekalipun, dia tawarkan kepada pengguna Islam agar memilih instrumen yang mana pembiayaan yang patuh syariah. Itu Alhamdulillah satu perkembangan yang baik, sebab ramai yang sedar berkaitan dengan dosa riba ni. Menyebabkan dia ada satu window, satu tingkat mana-mana bank dia tawarkan pembiayaan Islam, walaupun bank itu adalah bank konvensional. Dan biasanya bank sekarang ni dia offer pula, kalau pelanggannya itu adalah pelanggan Islam, automatik dia akan suggestkan kepada transaksi pembiayaan Islami. Itu satu perkembangan yang baik lah. Dulu orang tak kira je, buat loan apa semua tu konvensional ke apa, tak kisah. Sekarang ni bank-bank yang konvensional sekalipun dia tawar dari sudut window Islamik kepada pelanggan Islam. Jadi kalau nak selamatnya bila transaksi dengan bank, maka bank Islam je lah. Bank Islam tu pasti dah patuh syariah dah. Kalau nak buat pembiayaan sekalipun, nak beli rumah ke dan sebagainya, bank Islam je lah. Mungkin orang kata, Ustaz, bank Islam mahal sikit dari sudut perkhidmatan dia, bayaran baliknya dan sebagainya. Yalah, kita akuilah, sebab
dari sudut capital share-nya, modal bank Islam ni nak dibandingkan dengan bank konvensional berpuluh-puluh kali ganda lebih kecil berbanding dengan bank-bank yang lain. Jadi kadar yang ditawarkan oleh bank Islam tu mungkinlah sedikit tinggi lah. Kita tak nafikan dalam bab tu. Lepas tu ada beberapa isu teknikal lain yang bank Islam dia buat menyebabkan mungkinlah kita katakan dari sudut pembiayaan tu mahal sikit. Tapi yang pasti patuh syariah dan halal. Patuh syariah dan halal. Itu yang kita cari dalam hidup. Itu dosa besar yang ketujuh. Kita masuk satu lagi dosa besar, iaitu dosa besar yang ke-8 kita dalam kitab kita ni. Dosa besar yang ke-8 ialah memakan harta anak yatim secara zalim. Kita garis bawahkan perkataan secara zalim. Maknanya, boleh tak memakan harta anak yatim bagi mereka yang mengurus harta anak yatim dibenarkan sekiranya pengurus harta anak yatim itu bukanlah orang yang kaya. Dia kerja tempat anak yatim, contohnya kan, di rumah anak yatim. Maka sumbangan daripada orang ramai kepada persatuan anak yatim tu digunakan untuk membiayai gaji guru-guru, ataupun nak beli peralatan, nak isi minyak, nak beli makanan. Itu termasuk daripada dibenarkan memakan harta anak yatim, tapi dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang zalim. Anak yatim ni siapa Ustaz? Kalau ikut takrifan kita di Malaysia, anak yatim dikategorikan mereka yang berumur 18 tahun dan ke bawah. 18 tahun dan ke bawah yang telah ketiadaan bapa kandungnya. Ketiadaan bapa kandungnya. Cuma dalam istilah kita, kalau kehilangan bapa kandung dan kematian ibu kandung, ia digelar dengan istilah yatim piatu. Yatim piatu. Anak yatim ni dia ada kedudukan yang istimewa dalam Islam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menjaga anak yatim ibarat dua jari ini di dalam syurga. Maknanya rapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penjaga anak yatim, Rasulullah gambarkan ibarat dua jari ini di dalam syurga nanti. Kita baca dulu ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, kita garis bawahkan, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Subhanallah. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, seperti dia sedang makan api. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebut, dia makan api sebenarnya. Dia bukan makan makanan. Ataupun dia bukan ambil dari sudut wang tadi. Tetapi dia sedang memasukkan api dalam perutnya tadi. Maka kadang-kadang kita beri peringatanlah orang yang menjaga anak yatim ni, diberi amanah ataupun buka pusat berkaitan anak yatim, sumbangan orang ramai pada anak yatim tu, maka dalam bab nak makan secara bersama tu hati-hatilah, hati-hati. Bukan kita kata tidak boleh. Contoh kan, ialah penjaga anak yatim, guru-guru dan sebagainya, dia dapat manfaat secara langsung. Contohnya kan, dia bekerja di tempat tersebut, maka banyaklah keperluan-keperluan, contohnya elektrik dibayar hasil daripada sumbangan kepada rumah anak yatim dan sebagainya, maka si guru tadi mendapat manfaat dan sebagainya. Maka ia termasuk daripada memakan harta anak yatim juga, tetapi dengan cara yang makruf, itu dibenarkan. Mungkinlah masak beramai-ramai, maka guru-guru tu pun makan sekali kan harta tadi. Adakah dibenarkan? Boleh. Yang tak dilarangnya secara zalim.
ambil sumbangan anak yatim tu untuk keperluan kemewahan diri sendiri, itu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga anak yatim ni, anak yatim para jemaah sekalian, kita kan yang dah besar panjang ni, bila kematian ibu ayah, kita rasa sunyi hidup kita. Walaupun mungkinlah kita dah berkeluarga, ada anak pinak dan sebagainya, kita rasa kosong di sudut hati kita yang paling dalam. Sedangkan kita dah ada kerja, kita dah ada rumah, kita dah ada isteri, dah ada anak. Itu pun kita rasa sunyi sangat sampai satu-satu masa. Bagaimana anak-anak yatim yang umurnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, membesar dalam keadaan tidak cukup kasih sayang daripada ibu ayah. Bahkan kadang-kadang tak pernah jumpa pun ibu ayah dia. Maka sebab itulah Islam meletakkan anak yatim ni di kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan yang paling tinggi dalam keadaan orang yang jaga anak yatim juga diletakkan pada kedudukan yang istimewa di hari akhirat kelak. Anak yatim sendiri istimewa, penjaga anak yatim juga adalah orang yang istimewa di hari akhirat. Sebab itu, ibu yang membesarkan anaknya, anak yang yatim tadi, bila suaminya meninggal dunia, ibu tunggal menjaga anak-anaknya dengan baik, maka di hari akhirat kelak Rasulullah sebut ibu tadi dia akan berada di syurga bersama dengan Nabi SAW. Dalam hadis sebut, di syurga Rasulullah toleh ke belakang, Rasulullah dapati ada wanita. Maka Rasulullah tanya, wahai wanita, kenapa kamu berada dekat dengan aku? Maka kata wanita tersebut, ketika suamiku meninggal dunia, anakku yang yatim aku jaga dengan memberikan hak yang selayaknya pada dia. Maka kata Rasulullah, oh, amalan itulah yang menyebabkan kamu berada rapat dengan aku di dalam syurga. Sebab kesusahan, kepayahan, keperitan, ibu yang membesarkan anaknya ini tanpa suami di sisi, itu cabaran yang cukup hebat. Maka kedudukan bagi ibu tadi, kedudukan yang cukup mulia di sisi agama. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Maksudnya, janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik boleh, kata Allah, untuk mengawal dan mengembangkannya sehingga ia balik serta layak mengurus hartanya sendiri. Muka surat 44. Sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil. Kami tidak memberatkan seseorang dengan kewajipan melainkan sekadar kemampuannya. Apabila kamu mengatakan sesuatu, hendaklah berlaku adil sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu, dan hendaklah kamu sempurnakan perjanjian dengan Allah. Hal demikian itu Allah perintahkan kamu supaya kamu beringat, iaitu mematuhi. Dan last sekali lah, sebab ada kelas lepas ni, 8 suku yang dimaklumkan. Last sekali dalil daripada hadis Nabi SAW dalam bab dosa besar yang ke-8, memakan harta anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat fadzakara minha aqlal malil yatim. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Apa dia? Baginda menyebutkan salah satunya ialah memakan harta anak yatim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan sebagai penutupnya, sekiranya penjaga anak yatim tersebut miskin, mungkin ibu bapa dah meninggal dunia, maka dijaga oleh makcik, pakcik, dan pakcik, makcik tersebut orang yang miskin. Lalu memakannya dengan cara yang baik, tidak salah. Tak salah. Maka harta yang digunakan melebihi keperluan, ia adalah haram. Yang haramnya bila bermewah-mewah dengan harta anak yatim tadi.
Nilaian cara yang baik ketika menggunakannya tertakluk kepada adat kebiasaan orang-orang beriman yang tidak mempunyai tujuan-tujuan buruk di sebaliknya. Maknanya dia guna tu dengan cara yang baik, tidak ada tujuan yang buruk daripada harta tersebut digunakan. Alhamdulillah para jemaah sekalian, perbincangan kita pada pagi ini kita ambil dua dosa-dosa besar yang kita bincangkan, iaitu dosa besar yang ke-7 dan dosa besar yang ke-8. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita masuk pada dosa besar yang ke-9, iaitu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Saya serahkan kembali pada Puan Inu, dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Wanda Abdul Halim atas kesedaran berkongsi ilmu mengenai dosa-dosa besar, iaitu memakan riba dan memakan harta anak yatim secara zalim. Akhirnya semoga Allah SWT memelihara diri kita daripada melakukan dosa-dosa besar serta menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang berjaya dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan kita kefahaman dalam memahami syariatnya. Ya, demikianlah perbincangan pengurusan mengenai dosa-dosa besar tersebut yang wajib kita hindari, dan saya serahkan kepada Fadil Ustaz Abdul Halim untuk menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Inun. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah.